Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Hari ini saya masih di Langkawi, saya bersama dengan beberapa pimpinan UMNO bahagian Langkawi saya. Dan mereka juga dalam program untuk merealisasikan bagaimana untuk melaksanakan kempen ataupun melaksanakan politik melalui media sosial. Saudara, jadi apa khabar saudara semua? Saudara Mustafa Ilyas, apa khabar saudara? Kalau boleh saudara nyatakan saudara punya dari negeri mana lah, sebab ramai kawan-kawan nak tengok. Ya saudara, saya tunjuk sikit saudara wajah-wajah teman-teman kita yang ada bersama dengan kita. Ya saudara, saudara lihat sendiri, tu dia. Makcik-makcik, teman-teman, kakak-kakak, ini semua hebat-hebat orang Langkawi. Terima kasih Pendekar Mata Satu, apa khabar? Saudara Abdul Halim Sharif, saudara Ahmad Muhaini, saudara Gadion Leon. Gadion Leon ni kalau dia hadir ni masih ada kontroversi. Tengok panglima ni yang ada ni. Tu dia. Ini orang daripada Langkawi. Hebat, belakang tu pemuda. Saudara Roslan Afizan, waduh, Pendekar Mata Satu. Hamidah Kap, apa khabar? Cik Arifin. Saudara, itulah apa sebagai intro saya malam ni. Tapi seperti biasa, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita hari ini, saudara. Hari ini merupakan hari yang ke 655. Sudah artinya 650 hari dunia ataupun bumi tercinta kita ini dijengah oleh virus corona. Dan mengikut laporan daripada sahabat saya, saudara Rio daripada Universiti Melaya, dia beritahu hari ini hari Isnin 3 Januari 2022 jumlah jangkitan pada hari ini adalah 2,690 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam kematian adalah sejumlah 16 orang. Jumlah terkumpul sejak negara kita mengalami serangan virus corona adalah 2,767,044 orang warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Sebab itu saudara harus menjaga kesihatan, kebersihan. Apa khabar Rubidin? Moga sihat. Saudara Sulaiman Kamsi, saudara Cik D, saudara Abe. Jadi dalam keadaan begini, pastikan ada melakukan penjarakan sosial. Kalau tak ada keperluan, jangan keluar rumah, duduklah di rumah. Saudara dalam musim hujan ini. Musim hujan selalunya virus corona cepat merebak, saudara. Dalam suasana begini, saya juga nak beritahu saudara untuk hari ini, jadi dah 3 hari. Dalam tempoh 3 hari saja, saudara, virus corona menjangkiti sejumlah 8,958 orang warga kita. Okey, saudara, itulah setakat ini untuk laporan virus corona. Baik, saudara. Seperti biasa, saya tak bawa masuk e-commerce hari ini sebab hari ini saya berada di Langkawi. Kita jangan lupa tazkirah singkat, saudara. Tazkirah singkat ini sebagai umat Islam. Saudara, hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, barang sesiapa yang menunjukkan satu ilmu, kalau kita ada ilmu ni, walaupun satu ilmu sahaja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun yang menunjukkannya sudah tiada ataupun telah meninggal dunia, namun pahala itu tak ada. Jadi kalau kita ada ilmu, kita berkongsi. Hari ini saya berkongsi ilmu saya dari segi media sosial, bagaimana kita menyantuni politik menggunakan media sosial. Sebab dalam dinamika baru, politik, suka tak suka, Langkawi ini akan menghadapi sesi bila kita berkempen ini terpaksa menggunakan media sosial. Itu dia punya sesinya. Saudara, saya bersama saudara Alias, apa khabar? Saudara Wan Paris, Kemudian jangan lupa mutiara kata kiriman sahabat saya Cikgu Hibil Hasan. Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jadi kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Bersama-sama dengan saya, saudara, belah kiri saya adalah Ketua UMNO bahagian Langkawi. Apa khabar, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Belah kanan saya Panglima nombor 2 beliau, iaitu saudara Pening Nur Saidi. Ujung sekali itu, malu-malu tapi sepatut berani. Saudara Ketua Pergerakan Pemuda Ahmad Mazuki. Saya harus tunggu daripada teman-teman kita untuk mengetahui siapa mereka ada sini. Dan di hadapan saya, saudara, ini Panglima
daripada apa-apa ini Langkawi, orang Langkawi. Tapi sejak Khairi datang ni semua jadi Zoro. Tak nampaklah cantik tak cantiknya wajah teman-teman di Langkawi. Tak gitu apa. Baik saudara, seperti biasa dia ada segmen-segmennya. Usai, tak sekira. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah hutang kehidupan. Hidup kita ni berhutang. Sebagai orang politik, kita sentiasa berhutang. Kita berhutang pada negara kita, berhutang pada teman-teman, berhutang pada parti kita. Nak buat macam mana? Langkawi adalah satu-satunya bahagian yang dalam pilihan raya 2014 dulu itu pilihan raya 2018 yang ke-14 wuyuk. Nak buat macam mana? Sebab konon-kononnya akhirnya pengundi terperdaya. Pengundi di Langkawi diperdaya oleh mereka dengan janji 1000 mimpi. Akhirnya yang dibangunkan Langkawi begitu indah. Hari ini saya amat sedih melihat ramai teman-teman di Langkawi ini hidup dalam keadaan yang tidak sebagaimana yang mereka alami sebelum musim pilihan raya dulu. Waktu Kerajaan Barisan Nasional dulu, kedai-kedai banyak, kedai bebas cukai. Rupanya di Langkawi tak ada bebas cukai dah sekarang ni. Ada. Ada rokok dah mulai. Rokok tak ada sekarang ni. Langkawi dah tak ada bebas cukai dah hadinya. Baik saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja untuk teman-teman semua. Kita harus terus berjuang untuk meminta supaya pihak pimpinan negara melihat supaya rakyat ini disantuni terlebih dahulu. Saudara, sebelum itu kita santuni pantun Pak Nazil. Saya dapat pantun ni daripada ni Pak Nazil ni orang Perlis ni Datuk. Pak Nazil dia satu guru, mantan guru, dia menghasilkan lebih kurang 14 buah buku pantun. Pantun-pantunnya begitu berarti. Saya berkesempatan pergi rumah dia, saya tengok banyak buku-buku yang di rumahnya, penghasilannya ratusan buku. Ada tengok masih lagi ada di Perlis di Kanga. Kata Pak Nazil, ikan tongkol beliak mata dibakar bara makan berenam. Pemimpin bersekongkol membolot harta, khazanah negara menjurus jahanam. Itu Pak Nazir mengingatkan pada kita, kalau pemimpin yang bersekongkol untuk membolot harta negara, akhirnya khazanah negara ini menjurus untuk jahanam. Bagaimana berlaku di negara-negara luar. Jadi beliau mengingatkan pimpinan, jangan begitu. Kemudian kata Pak Nazir lagi, sudah habuan padinya kesip, tidaklah sangat merusing hati. Sekali perlakuan tidak berprinsip, orang ingat sampai ke mati. Jadi kita sebagai orang pejuang, sebagai orang parti, kalau kita tidak punya prinsip, orang akan ingat kita sampai ke mati. Kalau kita berjasa, insya-Allah jasa kita tetap ada, saudara. Itu pandangan Pak Nazil. Dan saya juga mendapat kiriman daripada pejuang anak muda daripada Perak Tengah, Saudara Nordin Malik. Kata Saudara Nordin Malik, sorong papan tarik papan daun teratai di atas paya. Pada belia disandarkan harapan, jati diri dalam ilmu tonggak jaya. Saudara Nordin Malik ini sedang melatih anak-anak muda kita dalam kursus Tibet, dalam industri pertanian. Sebab itu saya kata tadi saya cakap, seharusnya Saudara Nordin ini datang ke Langkawi untuk menghidupkan kembali macam mana program anak-anak muda ini dalam industri perikanan, laut dalam. Sepatutnya biarlah Langkawi ini jadi tempat untuk pusat perkembangan industri laut dalam. Dia kena ada kapal-kapal besar, anak-anak muda kan belajar macam mana tangkap ikan macam di Norway, macam mana berlaku di North Sea di England, macam mana berlaku di Pakistan. Jadi hasilnya banyak, anak muda ada kerjaya dalam bini ikan-ikan yang kita sebelah sini ni ikannya lebih baik daripada ikan sebelah laut Pasifik. Ikan di lautan India, Indian Ocean, sebelah ini Thailand, Indonesia ni memang ikan-ikan kita ada sedap ikannya saudara. Kata Saudara Nordin lagi, kapal dagang penuh syarat turun nakoda naik ke darat. Hina besi kerana karat, hina manusia miskin melarat. Itu dia mempesan Saudara Nordin ni. Dia anak muda, saya sayang pada dia, mudah-mudahan boleh dapat meneruskan. Saudara Nordin, teruskan perjuangan saudara dalam mendidik anak-anak bangsa kita supaya mereka dapat menguasai industri pertanian, saudara. Dan sebelum live habis yang lain-lain ni, Datuk, saya kena baca juga ni Gedung Ilmu. Saya kata ini Gedung Ilmu adalah merupakan satu buah buku yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar.
Buku ini adalah tentang harapan pemimpin terdahulu pada pemimpin hari ini. Pemimpin terdahulu telah pun menitipkan ciri-ciri kepimpinan yang diperlukan. Banyak. Antara kenyataan pemimpin dahulu, mereka mengharapkan bahawa pemimpin itu mesti memegang syarak dan adat. Jadi menjaga kemurnian sikap, tidak sekadar memimpin yang sekadar biasa-biasa. Kalau sebagai pemimpin itu, bos, ketua muda, kalau sekadar pemimpin tadi yang biasa-biasa saja, kata pemimpin kita dahulu, dia kata menjadi pemimpin yang biasa-biasa saja tidak menonjol hasil kerjanya. Yang biasa-biasa, dia mesti outcome, mesti ada keluar, ada pemimpin yang ada wow. Kemudian tidak berlebih dari rakyatnya. Biasalah. I mean, you are not the leaders. Tidak pula banyak jasanya. Dan sedang saja ilmu di dadanya, sedang pula amal baktinya, sedikit saja. Dijadikan pemimpin tak banyak manfaatnya. Jika dia dijadikan tua, orang tu mana pemimpin ni, jadikan tua, tak nampak lebihnya. Dijadikan induk, tak nampak maruahnya. Dijadikan tiang, tak nampak teguhnya. Pemimpin sebegini. Dijadikan memimpin umat, tak nampak berubahnya. Jadi pemimpin itu mesti menonjol keluar, bukan jadi sebagai orang biasa-biasa. Macam pemimpin di Langkawi ini, ketua bahagian, timbalan ketua bahagian, ketua muda, dia mesti outshine. Dan juga bukan hanya di Langkawi. Kita mengharapkan negara kita ini pemimpin yang terkeluar daripada ciri-ciri begitu, yang ada kepimpinan yang baik supaya negara kita maju. Dulu pun negara kita maju, kita mempunyai pemimpin macam Tun Razak, macam Tengku Abdul Rahman yang berani menuntut kemerdekaan. Tun Razak membawa dasar ekonomi baru, meredah hutan belantara, buka Felda dan sebagainya. Inilah namakan pemimpin. Jadi kena berani. Itu bagi pandang saya lah. Itu kita sambung lagi malam esok saya ya. Apa khabar saudara Semanaro, saudara Abu Bakar, saudara Muhammad Amin, teman-teman yang menonton pada malam ini. Baik saudara, sebelum saya malam ini agak sensitif, banyak cerita, saya perlu memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk dalam channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tak bertanggungjawab atas apa saja suntingan yang anda masukkan ataupun komen-komen yang anda lakukan, kerana saya tak berkemampuan untuk menilai satu persatu. Ramai sangat ni masuk, berdebu. Jadi anda harus bertanggungjawab. Sebab itu saya katakan kita adalah warga cinta damai. Kita harus menyantuni permasalahan apa semua dengan penuh keharmonian, bukan dengan maki hamun, bukan dengan kata-kata nista dan sebagainya. Ada cara dia. Orang Melayu ni tak setuju apa semua, dia berpantun, dia berkias. Dia bukan terus terpa begitu saja. Jadi dalam keadaan begini, saya juga sering mengingatkan bahawa kita bila berbicara dengan saya ini, kita prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Apa yang saya nyatakan, anda boleh bersetuju, anda juga boleh tidak bersetuju. Jangan ingat mau kena ikut cakap saya, mana kalau ikut cakap saya detektor. Itu dia punya prinsipnya saudara. Dan saya terpaksa menyatakan gini, ini adalah permintaan peguam saya. Dia kata tiap kali saya buat live, saya kena sebut benda ni. Dan ini adalah merupakan pencerahan politik yang merupakan dapatan daripada pembacaan saya, daripada media sosial, media arus perdana, dan juga menerusi pengalaman saya selama lebih 50 tahun sebagai warga jurnalis, tergiat dalam politik sejak tahun 70-an, 80-an lagi, kan? Tapi saya tidak pernah mengimpikan untuk menjadi pemimpin besar. Saya mengharapkan menghadirnya pemimpin yang lebih hebat daripada kita. Baik saudara, jadi malam ini sebagaimana saya katakan, sekali lagi kita berkesempatan saudara bersama dengan pemimpin UMNO dalam bahagian Langkawi, Pulau Legenda saudara. Saudara lihatlah sendiri, bersama-sama ni ada tu, ada juga saudara Datuk Nawawi, saudara Nur Saidi, timbalan ketua bahagian. Ketua wanita ada tak hari ni? Dia di KL. Ketua wanita dia sibuk di Kuala Lumpur. Mungkin dia tengah menyuci ke maknya. Dia rumah-rumah dijangkiti banjir dan sebagainya. Mungkin. Tak tahulah kan. Sebab wanita juga ada gerakannya ya. Ketua Puteri tak ada. Tak nampak mana Ketua Puteri. Ketua Puteri tak datang lagi. Ketua Pemuda dia kita tengok, Ketua Pemuda bahagian saudara. Saudara Wak Sukimin, salam Datuk untuk semua katanya. Harap desak harap desak PM apa ni? Siapa ni minta desak PM apa saya tak tahu ni. Laju dah. Terima kasih saudara Mak Sapri Zainuddin. Ya saudara. Baik saudara. Saya melihat hari ini apa yang saya ingin nyatakan. Pertama-tama sekali, kadang-kadang dalam politik kita ni orang akademik ni, ni profesor ni. Dulu orang kata profesor kangkung.
Mereka membuat pelbagai teori. Dan teori itu diadun dari dalam bilik darjah, dalam bilik kamar yang hawa dingin. Jadi kalau mereka masuk ke politik ni, jadi hawa biru. Pandangan mereka selalunya tidak menepati dengan apa yang ada di bawah. Itu yang jadi kadang-kadang kecelaruan. Daripada mereka membuat analisa ni sepatutnya perkara dah berlaku baru dianalisa, bukan sebelum. Jadi mereka beri komen macam lalu kadang-kadang sebab mereka banyak berteori. Jadi sebab yalah kita harus menghormati sebab mereka mempunyai ijazah yang berjela-jela, profesor itu, profesor ini ya. Tapi bagaimanapun kalau terlalu bijak, nampak bijak tapi tak bijak. Contohnya hari ini kita lihat sendiri bagaimana Ketua Perangan UMNO boleh bertelagah dengan Presiden. Dia dilantik oleh Presiden. Jawatan dia. Dan juga dia bertelagah pula dengan Ketua Pemuda. Sedangkan dia naib Ketua Pemuda. Ketua Pemuda mempertahankan untuk meneruskan tuntutan agar kumpulan wang simpanan bekerja memberi kelulusan pengeluaran one off RM10,000. Lepas tu bila Menteri Keuangan kata tak boleh, dia pun ikut sama. Jadi dalam keadaan begini, ke mana UMNO ni? Ini masalahnya terlalu bijak sangat ke? Ataupun mungkin tak tahu, saya tak boleh kata apa. Saya nak minta pandangan Ketua Pemuda. Sebab ini datangnya daripada Syaril lah Ketua Perangan. Tiba-tiba dia sebagai selaku naib Ketua Pemuda, dia membuat kenyataan dia. Boleh saudara Ketua Pemuda beri pandang? Minta saudara Ketua Pemuda. Nampak sini sikit, saudara. Apa pandangan you berhubung dengan pengeluaran wang RM10,000? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tu. Suara budak sedap ni. Pandangan saya ni Ya. pandangan peribadi. Tak mewakili. Ya. Ini pandangan peribadi. Dalam soal hari ini rakyat tengah tertekan dengan keadaan ekonomi yang teruk. Jadi bukan sahaja COVID, kita rakyat juga terlibat dengan bencana yang amat teruk sekarang ni. Jadi kalaulah ada ataupun pengeluaran 10K ni one off yang dicanangkan oleh yang bahagia Datuk Pemuda UMNO Malaysia, setidak-tidaknya dapat meringankan beban rakyat. Pertama, yang kedua dalam soal hari ini kepentingan rakyat itu lebih penting, Lebih diutamakan sepatutnya. Sepatutnya. Bukannya soal politiking yang sampai kadang-kala tu kita abai keperluan rakyat. Tak, saya bertanya dengan saudara sebab saudara daripada mewakili pemuda. Apa pandangan saudara sebab mengeluarkan kenyataan itu adalah naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang juga merangkumi sebagai Ketua Perangan. Dan beliau menyanggah kehendak ke Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Apa pula pandangan saudara sebagai Ketua Pemuda Langkawi? Pandangan saudara, saya tak kata stand saudara sebagai wakil pemuda UMNO Langkawi, tidak. Saudara sebagai Ketua Pemuda, apa perasaan saudara bila ada pertelanggahan begini? Sepatutnya dalam parti kita ni kita menyantuni. Sepatutnya dalam keadaan hari ini kepentingan rakyat tu berada di depan. Ya. Politiking yang berada di depan. Kerana rakyat hari ini dalam keadaan tertekan. Ya. Tertekan dari pelbagai sudut. Contoh saya pergi program misi pasca banjir baru ni. Apa yang kita tengok dan kita dapat dari sana, kebanyakan bangsa-bangsa ni totally hilang, total loss satu rumah. Jadi dia terpaksa bermula balik daripada mula. Artinya kalau dalam rumah tangga tu macam baru kahwin lah. Ya. Kena cari pinggan mangkuk baru, kena cari katil baru, kena cari tirai baru. Total loss, habis semua ya. Benda-benda basic pun rosak. Mesin basuh, peti air, dapur. Jadi kalaulah adanya one off 10K ni setidak-tidaknya dapat meringankan dan membantu mereka untuk mulakan survival baru ni. Survival kehidupan selepas pasca bencana ni. Begitu juga dengan orang-orang lain yang terlibat dengan COVID ni, hidup dalam keadaan yang cukup tertekan. Jadi kalau ada perkara-perkara sebegini ataupun pelaksanaan 10K ni setidak-tidaknya dapat membantu meringankan beban mereka untuk survival dalam satu tempoh sebelum mereka berjaya keluar daripada kekangan ataupun kongkongan ekonomi yang mereka hadapi hari ini. Ya, saudara, kalau ada apa berlaku dalam Facebook, saudara pergi ke Instagram sama juga. Memanglah dalam keadaan sekarang ni bila kita bercakap memang
Teman-teman, Jacob, apa khabar? Langgar je lah nak buat macam mana. Mereka mengganggu saya. Saya ketawa sebenarnya. Ya. Dan saya melihat bahawa bila kenyataan mengatakan bahawa kalaulah kita ambil duit dan sekarang dan berkumpulan macam-macam kerja, seolah-olah kita meminjam duit masa depan. Sedangkan mereka lupa bahawa waktu zaman Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, di bawah Kerajaan Perikatan Nasional hari itu, mereka sudah menggunakan wang yang banyak daripada kumpulan wang amanah negara. Itu wang ini wang milik anak cucu kita. Boleh dia pakai berbilion-bilion ringgit. Jadi saya tidak nampak ada logikanya. Sebab itu saya kata kadang-kadang dalam perjuangan kita harus bercakap. Biarlah yang tuntas, yang benar. Jadi tak maulah saya nak sambung lagi tentang itu. Sebenarnya kita merasakan Ketua Pemuda ini sebagai peribadi, sebagai Ketua Pemuda Langkawi, beliau juga merasakan tak sepatutnya lah sebagai Ketua Pelangan naik Ketua Pemuda bercakap begitulah. Sepatutnya menyonsok, sepatutnya mengikuti kehendak parti dalam keadaan hari ini. Dalam keadaan hari ini. Jadi bukan masalah ke depan. Kita bukan anti-establishment. Saya kepada warga di Langkawi, kalau nak tanya boleh tanya, tak ada masalah ni. Puan Salmah Ahmad ada, apa khabar puan? Jadi saya bagi peluang, tak ada masalah. Puan nak tanya, tanyalah. Habis macam mana saudara? Ini bedal petak dia tanya. Habis menjawab awam tak ada KWSP macam mana? Tak ada KWSP nak buat macam mana? Tunggu pencen lah cik. Oh. Pencen better. Ya. Saudara Aziz, Saudara Rosda. Saya ACLB, saya minta, saya tak mau menggunakan ayat-ayat yang sebegitu. Puan-puan yang ada depan ni boleh baca lah pada punya komen. Kadang-kadang dia menggunakan ayat yang begitu, saya tak berapa berkenan. Sebab kita warga Cinta Damai, kita tak nak gunakan orang tu begitu-begitu. Dia kata kalau dia ni kurang bijak. Kan lebih baik begitu orang Melayu kita ni, kan? Dalam keadaan begini, saya nak tanya juga pandangan daripada ni, nak tanya timbalan kedua bahagian nak tanya ni. Ya, sebab yang bercakap mengolah kenyataan hari ini dan semalam timbalan Presiden Parti. Timbalan Presiden daripada Datuk Muhammad Haji Mat San, dia mengatakan saya akan membersihkan parti sebersih-bersihnya. Jadi sesiapa yang tidak ingin bersama saya dalam perang ini, berpindahlah ke parti seberang. Atau mana-mana yang boleh beri anda habuan yang diharapkan. Ini satu tekad daripada timbalan Presiden untuk membersihkan UMNO ni. Boleh timbalan Ketua Bahagian bercakap? Nak suruh Ketua Bahagian tak boleh lah kan. Ini timbalan bercakap kan. Macam mana tak? Terima kasih Datuk. Ya. Saya ingat semalam saya dah ulas panjang banyak perkara. Ya. Semuanya islah politik ini yang UMNO lakukan, banyak kali pembersihan dilakukan. Ya, ya. Kadang-kadang pembersihan dilakukan secara tak sengaja. Yang mana apabila parti kita kalah dalam pilihan raya yang lalu, berduyun-duyun lompat parti yang tinggalkan parti, tinggalkan kerusi, tinggalkan rakyat, tinggalkan pengundi, tinggalkan akar umbi. Itu juga satu pembersihan. Ya, ya, ya. Yang mana mereka kembali, pucuk pimpinan juga sebahagian dah terima. Jadi itu berlaku secara semula jadi. Namun demikian apabila pucuk pimpinan yang diketuai oleh Tok Mat mengeluarkan satu komitmen, kita mengalu-alukan. Selama ini pun kita tidak bersekongkol dan kita tidak mahu parti kita dipimpin oleh individu-individu yang seperti mana disebutkan. Ya, ya, ya. Jadi orang kata kalau padi katakan padi, tidak kita tertampi-tampi. Kalaulah nak bersama dengan perjuangan ni parti teruskan. Yang tanda yang ada udang di sebalik batu, tinggalkan kapal ini. Timbalan Ketua Bahagian Langkawi ni romantis awaknya. Kapal padi. Kapal ini bukan dibina untuk siapa-siapa. Ya. Jadi kita ada nahoda kita ada juragan-juragannya. Bahawa kita belayarlah bersama-sama dalam satu saf yang sama. Manakala yang berkepentingan atau melihat ada kapal lain yang lebih cantik, yang lebih indah, yang lebih ada masa depan, silakan. Namun kepada individu-individu yang merasakan sudah sampai masanya bahawa kapal UMNO ini adalah satu tawaran ataupun masa depan yang lebih baik, saya ingat yang
daripada parti lawan pun ramai yang masuk kepada kita sekarang ini. Ya. Kita mengalu-alukan, tetapi pastikan mereka mempunyai jati diri perjuangan yang sebenar, yang nak bersama-sama dengan jamaah yang besar ini. Kerana inilah satu-satunya parti Melayu yang mempunyai keahlian paling ramai. 3.5 juta. Macam-macam parti ditubuhkan, tetapi untuk menyaingi jumlah ini adalah satu benda yang sukar. Jadi demikian saya ingat di pucuk di Akar Umbi menyahut ketegasan dan menyokong penuh ketegasan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan agar parti ini akan membersihkan mereka yang sedemikian. Jadi saya ingat kalau kita bahas dalam pimpinan pun saya ingat jawapannya adalah sama. Kita ialah sependapat. Terima kasih. Ada daripada Langkawi nak tanya apa-apa tak? Kita nak tanya bagi peluang. Siapa nak tanya? Mai? Ya, sila Puan. Berani orang Langkawi ni. Datuk Seri. Ya, nama. Nama saya Noraini binti Osman. Puan Noraini Osman. JK UMNO Bahagian Langkawi. Langkawi JK Bahagian wanita Datuk lah. Hebat. Ya. Datuk Seri. Ya. Tolong bagi pencerahan. Apakah itu Pandora? Okey. Dan kaitannya dengan Langkawi. Sekian. Okey. Hai, saudara. Saya dah merasakan bahawa inilah yang akan disoalkan sebab saya datang ke kawasan Langkawi. Aduh, hai. Kerana Langkawi di sini adanya ahli parlimennya bernama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Hebat orangnya. Yang kedua, Lada dulu adalah Tun Daim. Sebenar-benarnya Pandora bukan Pandora. Pandora itu satu nama dia, sebenarnya Pandora Papers. Pandora Papers ini adalah merupakan bahan-bahan yang ditulis di antara di luar negara yang dikumpul. Dia terdapat lebih kurang 3 juta lebih rencana-rencana yang menulis, yang menerangkan bahawa tentang aliran kewangan pemimpin-pemimpin bukan saja negara kita, pemimpin-pemimpin dunia, termasuklah juga pemimpin negara kita. Kerana terdapat beberapa nama pemimpin besar dalam negara kita ini yang wang mereka tidak disimpan di negara kita. Kan? Jadi dalam keadaan begitu mereka tidak menyimpan luar negara. Ini bagi saya satu tindakan khianat. Tindakan khianat. Dalam keadaan begitu Pandora itu mendedahkan kebanyakan wang ini disimpan di negara-negara yang dia tak ada panggil free tax haven, dia tak nak kena cukai. Jadi mereka ni pelari cukai lah. Masalahnya negara kita ni sebuah negara yang kita ni kaya raya. Rakyat kita 32 juta, tak ramai mana pun. Pendapatan kita hasil minyak pun triliun. Hasil minyak, hasil getah, hasil timah, okay. Tapi ke mana pergi duit tu sehinggakan akhir ni rakyat pun susah. Ini masalah yang kita hadapi. So dalam keadaan begini, dalam Pandora Papers itu menyebut beberapa nama, termasuklah nama-nama. Saya nak sebut nama secara peribadi saya rasa tak baik. Tapi termasuklah dari Langkawi, pemimpin besar kita yang akhirnya waktu itu di Parlimen, Ketua Pembangkang minta supaya diwujudkan satu RCI. RCI ini adalah Royal Commission of Inquiry, iaitu untuk menyiasat mereka yang terlibat ini. Kenapa mereka bawa duit keluar? Pertama, kenapa bawa duit keluar? Nilainya bukan sikit, Puan. Berbilion. Bukan sekupang, bukan 20, berbilion-bilion wang negara. Kemudian, mai dari mana duit tu? Dalam bahasa Kedah. Saya bercakap dalam bahasa Kedah, mai tu. Datang dari mana wang itu? Jadi apakah mereka memperoleh wang itu daripada hasil gaji? Jadi wang ini akhirnya disimpan di luar negara. Negara kita sepatutnya wang tak perlulah bawa keluar negara. Kita simpan negara kita pun mungkin mereka takut untuk menyimpan kerana siasat dan sebagainya. Inilah menyebabkan akhirnya ekonomi kita susah. Berbeza kita dengan Singapura. Di Singapura, dia menerima orang simpanan dalam negara dia. Bank-bank negara di Singapura berkembang dengan hebat. Sebab itu Singapura tak ada hasil. Dia tak ada minyak, tak ada getah, tak ada timah, tak ada kelapa sawit. Apa pun tak ada. Hanya sebagai banking saja. Tetapi sebab orang menyimpan wang di Singapura itu banyak, maka dia berkembang.
Ada duit, kaya lah, boleh bagi pinjam ke orang. Itu. Tapi kita kat Malaysia ni, duit yang kita ada ni kita buat keluar. Kita membawa keluar wang yang kita miliki. Seperti dalam badan kita ni ada darah. Ya? Dalam darah ni kita keluarkan darah bagi. Jadi lama-lama kita keluar kering. Itu dinamakan Pandora Papers. Pandora Papers adalah merupakan rencana-rencana yang ditulis berhubung dengan wang-wang yang dibawa keluar daripada negara kita ini oleh pemimpin-pemimpin. Dia bukan orang rakyat biasa. Dan juga tokoh-tokoh korporat yang hebat. Persoalannya yang dibangkitkan di parlimen tapi tak dapat dibahaskan. Kerana speaker tak bersetuju supaya Pandora Paper ini dibuat ni. Tapi pihak pembangkang minta supaya diwujudkan satu RCI, Royal Commission of Inquiry. Berhubung ini. Kita berdoa supaya satu ketika nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita daripada UMNO ada kekuatan untuk mengkaji. Bagi kita kalau yang salah tetap salah lah, kita tak ada masalah. UMNO mengamalkan rule of law. Kita bukan rule of the jungle. Kita bersetuju kalau mereka buat salah, salah. Jadi itu Pandora Papers ya, teman. Saudara Zam Kancung Kasim Baba 60 tahun. Kau belum tunggu, belum dua. Jangan saudara, jangan gunakan bahasa-bahasa begitu. Nah, saya berinteraksi dengan teman-teman. Ada siapa lagi nak tanya saya selain daripada teman-teman ni? Saya kalau nak tanya Ketua Pemuda, boleh biar dia jawab. Saya nak dengar je orang Pulau Langkawi ni tekan Ketua Pemuda ke. Timbalan Ketua Bagan dah lari dah, dia tak mau lari sebelah saya tu. Ya, ada siapa lagi nak tanya? Ya, Puan. Puan dari mana, Puan? Saya Pamara dari Usul. Kamu Kedmi. Ya. Saya nak tanya. Baru-baru ini ada Perdana Menteri kita mengumumkan beberapa insentif bantuan. Okey. Hingga berjangka RM60,000 lebih kepada mereka yang terkesan dengan bencana banjir. Apa pandangan Datuk Seri berkaitan dengan insentif ini? Okey. Maksud Puan tu bahawa baru-baru ini Perdana Menteri ada mengumumkan ada bantuan. Bantuan itu bukan untuk orang biasa, itu untuk mereka yang terkesan pada banjir. Kita berterima kasih. Memang UMNO itu sentiasa menyantuni rakyat. Kebetulan Perdana Menteri datang daripada naib Presiden UMNO. Dan rakyat yang terkesan macam mana kata Ketua Pemuda tadilah. Dia tengok teruk apa semua. Jadi peruntukan diberi apa semua. Tapi bukan semua 60,000. Bukan semua dapat 60,000. Dia mengikut daripada rumah-rumah. Kalau rumah tu dia bumbung dia rosak, mungkin dia perbaiki bumbung. Jadi jumlah cuma yang kita hairankan kerana kalau diberi bantuan itu berilah secara tuntas. Dengan sebab itu waktu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Pahang, dia menyatakan bantuan RM1,000 tu tak payahlah naik RM1,000. Here and then bagilah. Sebab masalah negara kita ni kadang-kadang saya selalu melihat bahawa kita terlalu masalah dengan red tape ataupun ini birokrasi. Nak dapat duit daripada bantuan kerajaan yang dulu bila PKP 1,500, saya yakin di Langkawi je ramai tak semua dapat pun. Sebab mereka tidak menggunakan kegiatan kita ni sebagai orang parti UMNO, misal contohnya lah kan, mereka gunakanlah parti UMNO, parti dia, apa parti saja sebagai saluran untuk menyalurkan. Ini tidak. Mereka minta supaya kita masukkan dalam internet, gunakan komputer. Bagaimana kalau rumah-rumah yang tu dekat pada Masirat tu, dia tak ada internet, macam mana nak keluar duit kan? So sekejap Tok, saya tengah live di Langkawi Tok. I will call back to you. Okay, Dok. Jadi ialah biasalah sahabat. Jadi dalam keadaan begini, bantuan itu bukan semua 60,000. Ini hanya untuk mangsa banjir. Mengikut, kita terima kasih. Sebenarnya kalau nak ikutkan ada yang dapat lebih daripada itu. Pada juga itu terpulang pada bantuan-bantuan peringkat bahagian dan sebagainya. Tetapi cara mereka memberi bantuan itu tak selari. Itu masalah yang akhirnya menimbulkan masalah. Tetapi dari segi apa yang kita tuntut tentang Kepulauan Sebenar Pekerja ini, bagi mereka yang tidak terkesan oleh banjir, yang terkesan banjir itu satu hal lagi. Tapi kenapa pula nak perlu diutamakan berhutang? Kita tak mahu warga kita berhutang, mereka dah susah. Kereta tak bayar lagi. Kita bila kereta minta moratorium, bertangguh-tangguh, bagaimana macam nak berperang kita dengan bank. Bank ni saya dah cakap berkali-kali, bank tidak mempunyai hati.
Bank tidak ada hati. You pinjam dengan saya 10,000, janji bayar kat saya 11,000, sampai masa bayar 11,000. Tak ada, court juga kita pergi. Itu bank. Jadi kita boleh salahkan dia, willing buyers, willing seller. Itu keadaannya. Jadi saudara Judge Al-Amin, dia kata kalau duit salurkan ke parti, selamatkan. Saya tak kata wang itu disalurkan kepada parti, tidak. Gunakan elemen parti. Dia si ketua cawangan, ketua bahagian, ketua penerangan, bukan hanya UMNO. Boleh digunakan juga parti PBM, parti PAS dan sebagainya, supaya dapat dikumpul data-data itu, diletakkan, diberi pada SDN. Jadi tak adalah warga yang susah duduk dekat, macam kalau di Penang Ceruk Tok Kun ke, kalau di Kedah duduk dekat Tanjung Dawai apa semua, nak keluar. Bukan senang saudara, rakyat sudah susah, jangan disusahkan. Saya selalu mengatakan kalau rakyat susah, kita harus menyantuni supaya rakyat ini dapat kesenangan dalam kehidupan mereka. Sebab kita bertanggungjawab. Sebab waktu kita nakkan jawatan, kita beritahu kepada rakyat, saya akan berjuang untuk rakyat. Jangan bila dapat jawatan, you lupakan rakyat. Jadi anda menipu rakyat. Kalau anda menipu rakyat, makanya rakyat akan benci pada anda. Saya melihat dari segi perjuangan itu sajalah. Ada siapa nak tanya lagi soal ni? Ya. Waalaikumsalam. Saya bagi peluang pada orang Langkawi bertanya. Jadi saudara yang live dengan saya jangan marah ya, sebab saya bersama dengan warga Langkawi. Hai. Ya. Saya Asri. Ya. NJK bahagian. So saya nak respon balik tentang KWSP tadi. Okey. Jadi apa yang dinyatakan oleh pihak Ketua Pemuda tadi. Ya. Dia mohon supaya pihak kerajaan mempertimbangkan atas dasar-dasar tertentu untuk mengeluarkan 10K ini. Jadi saya juga berpendapat pihak kerajaan seharusnya mendengar rintihan daripada rakyat dan sebagainya. Juga kita punya pemimpin yang mahukan benda ini dikeluarkan segera. Ya. Itu pandangan saya. Dia Cik apa ni tadi? Cik Asri. Cik Asri, saya nak beritahu pada Cik Asri, sebenar-benarnya itulah kepimpinan UMNO. UMNO sudah membuat satu pernyataan yang jelas dan tuntas. Waktu 24 Ogos apabila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri dilantik sebagai Perdana Menteri, UMNO menyatakan tetap akan menyokong beliau sebagai naib presiden. So tak ada masalah buat dia. Tetapi hendaklah disantuni pertama moratorium dan juga kumpulan wang simpan pekerja iCitra RM10,000 secara tuntas. Itu perjuangan UMNO. Dan beliau sebagai naib presiden UMNO harus menyantuni apa yang diperjuangkan oleh UMNO. Yang menjadi permasalahan sekarang ini kerana Menteri Kewangan bukan datang daripada UMNO. Sebab itu saya rasalah warga Langkawi ni kena kerja kuat sikit lah akan datang. Pastikan kita mencapai kemenangan bahawa supaya kita dapat masalah sekarang ni. Saya melihat secara terus terang lah bahawa saya pun bersimpati dengan Perdana Menteri sebab beliau pun nak ambil buat keputusan yang tegah begitu pun dan tak ada terimpit. 114 kursi aja menyokong. Tarik dia orang 4 orang, tergolek dog pula. Sebab ini kesilapan kita. Saya kata kalau dekat Langkawi ini, kesilapan warga Langkawi pun tak kerja kuat masa tu. Kerja kuat lah. 4 kali kuat. Tapi saya bagaimanapun saya bangga bersahabat dengan Datuk Nawi, bersahabat dengan Ketua Pemuda, bersahabat dengan pimpinan Langkawi kerana dia berani lawan. You come, kita lawan, kan? Bagi saya, tetapi maksud yang saya katakan, kerana dalam kedudukan sekarang ni Datuk Ismail Sabri pun terketak-ketak. Salah buat keputusan nanti, dia tarik sokongan, dia tak nak jadi Perdana Menteri dah. Ya. Kan? Jadi, ini masalah yang saya lihat sebenar-benarnya. Jadi dalam keadaan begini sepatutnya Ketua Menteri Penerangan dia kena ikut cakap Perdana Menteri lah. Tapi masalah Perdana Menteri Kewangan dia bukan datang daripada UMNO. Kerana cadangan untuk pengeluaran iCitra ini datang mula-mula dicetuskan oleh Datuk Seri Najib. Kemudian disantuni oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Kemudian diperjuangkan oleh Ketua Pergerakan Pemuda. Kemudian diperjuangkan bersama oleh Pergerakan Putih UMNO dan ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi. Tetapi masalahnya kadang-kadang orang dah dapat jawatan, dia nak jayang sayang jawatan. Bagi saya kecewa lah kalau itu berlaku. Sekarang Ketua Penerangan itu dilantik oleh Presiden. Dia tak boleh menyanggah. Dan dia juga waktu yang sama sebagai naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia tak boleh buat kenyataan itu. Tapi kerana jawatan dia sebagai penasihat ekonomi Perdana Menteri, dia buat kenyataan yang sebegitu. Itu jadi masalahnya. Bagi saya lah. Tapi saya yakin
Jauh di sudut hati saya merasakan ada sesuatu yang tak kena pada Kumpulan Musliman Pekerja ini. Dan wallahu a'lam bisawab. Kita tunggulah keputusannya apa semua tu. Apabila kalau kita dapat kuasa sepenuhnya nanti tu dapat terbongkar banyak. Saya berkeyakinan, sebab itu saya berseru pada rakyat semua. Ada kesempatan, pilihlah pemimpin yang baik supaya dalam pilihan raya akan datang kita mendapat pemimpin yang baik yang berani membongkar dan membuka apa saja keaiban, apa saja kesilapan masa pemimpin masa lalu perlu didedahkan. Sebab enough is enough. Negara tidak lagi mampu untuk meneruskan sikap sweep under the carpet. Kita tidak mampu lagi untuk memiliki pemimpin, segala kebobrokan itu disorok, kan? Kita kena dedah, kan? Supaya dapat menjadi pengajaran pada generasi yang akan datang. Itu pandangan saya lah. Ya ni, jika ada soalan ya, Kak. Ya, sah. Oh, ni pemuda seronok ni. Kuat sikit seorang no. Kuat sikit. Nama. Saya Iqbal Besan. Ya. AK Pemuda UMNO. Pendapat Datuk. Ya. Sendiri, adakah pelantikan Tengku Zafrul Menteri Kewangan ini merupakan satu kesilapan? Kita sedia maklum beliau juga merupakan Menteri Kewangan semasa PN. Merasa tak? Hebat. Dia tanya saya adakah kesilapan. Tanya saya sebagai orang UMNO memang silap lah. Kan? Tetapi bagaimanapun realitinya, ya, kena baca balik dari sejarah. Apabila selepas langkah Sheraton, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri dan lantik Tengku Zafrul. Lepas itu bila Datuk Seri Ismail Sabri nak jadi Perdana Menteri, kita kadang-kadang kita lupa kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Tan Sri Muhyiddin itu, kita buat pandang tak tahu. Bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan bahawa beliau ada perjanjian dengan Yang Amat Perdana Menteri. Jadi apa tak tahu, kita tak tahu. Kalau nak tanya silap, memang silap. Kan? Dan saya melihat sebenarnya Tengku Zafrul, dia bukan orang ekonomis. Dia bukan satu pakar ekonomi, dia adalah bankers. Dia orang banker ni macam saya kata tadi lah, banker mana ada hati. Dia kira rugi untung. Jadi dia bila orang banker ni terjun ke lapangan politik, dia tak akan menyantut, sebab Menteri Kewangan sepatutnya dia menyantuni orang politik, dia kena faham masalah rakyat. Jadi kalau saya bertanya kat saya ada kesilapan, bagi saya memang kesilapan. Tetapi saya berkeyakinan juga bahawa ini Yang Amat Perdana Menteri terikat jugalah dengan kendak-kendak, kerana kita kena ingat kita menempel. Saya nak bagi tahu, nak sedarkan orang UMNO dari awal lagi. Saya kata kalau nak tanya dengan saya tak setuju pun kita tubuh kerajaan. Kita lebih suka bawa pilihan raya. Sebab kita dengan hanya 42 kursi menempel. Kita tahulah kedudukan menempel ni, orang kuih kata pelanting lah kita. Jadi saya melihat secara terus terang, saya menyatakan bahawa ini kerajaan hari ini adalah kerajaan yang cukup rapuh. Bila-bila masa saya boleh tumbangkan. Saya bersempati sebagai anak Presiden UMNO. Tapi apa nak buat, orang kata dah terlanjur. Orang kata dah terlagang. Deruih kerja lah, mengkuang dah terbentang, anyam sajalah supaya dapat je itikaf. Bila itikaf tu sengit-mengit lah. Boleh gitu ketua muda, daripada jawatan kuasa muda. Saya suka ni pemuda. Saudara Mazman Taib, mana duit KFC Datuk? Tak ada lah. Jangan tanya saya. Saya menyuarakan saudara. Abi, terima kasih. Saudara Hamid Wahab. Bankers memang tak rasa susah perih. Ya, saya dah cakap. Beliau adalah bankers. Ya, saudara Khairul Lodin, saudara Hamid Wahab. Saudara Tuan Eksan Sayuti yang dah dapat jawatan lupa daratan. Nak buat macam mana saudara, itulah naluri alam. Saya mengharapkan kalau saudara pula lain kali kalau dapat jawatan, jangan lupa. Saya tak tahu apalah jawatan saudara. Mungkin saudara mungkin akan jadi ketua jabatan dan sebagainya. Ingatlah, ini bumi kita, santuni warga kita. Perlu saudara, kita mesti ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan kita merasakan kita besar. Tak ke mana pun kita. Akhirnya kita memerlukan manusia juga yang akan membawa kita keusungan ke liang lahat. Manusia juga lah yang akan memasukkan kita. Kalau kita tidak menyantuni manusia, akhirnya kita tertinggallah di luar. Bayangkanlah. Itu keadaan. Dia ada siapa nak tanya lagi? Ayah? Oi, banyak ni. Oh, alhamdulillah. Orang Langkawi hebat-hebat. Ada. Saya sama Mr. Saan. Puan Salma? Ya. Kami dari Langkawi itu Ya. agar apa yang diucapkan oleh Datuk Mat Hassan ditunaikan segera supaya parti Keramat kita dikuasai oleh pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli
Puan Salmah dia menyokong sepenuhnya kehendak timbalan Presiden. Saya melihat bahawa warga Langkawi ni dia lain berbeza dengan saya seronoklah dapat berjumpa dengan pemimpin Langkawi ni. Dia berani. Sebab memang inilah Masuri ya di sini kan. Sebab apabila Puan Salmah mengatakan kami mahu supaya apa yang diutarakan oleh timbalan Presiden itu terlaksana sepenuhnya. Kan? Maksudnya memang Langkawi menyedari memang ada juga parasit-parasit dalam parti kita. Mereka seperti nau dalam luka. Saya mengatakan, selalu saya cakapkan mereka adalah ini orang yang keliling kelalang. Keliling kelalang ni ada pun tak payah sepatutnya jadi lalang. Jadi akhirnya yang rosak parti. Kemurnian UMNO ini akhirnya jadi rosak kerana mereka dan akhirnya orang menyatakan. Sebab itu apa yang cuba dilakukan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Hassan itu bagi saya, sebab beliau mengatakan cara dia bercakap tadi itu bukan sekadar untuk beliau mengisytiharkan perang jihad. Ini bukan main-main ni. Sebab timbalan Presiden sudah mengisytiharkan perang terhadap parasit dalam UMNO. Jadi wanita Langkawi sudah menyantuni Tok Mat, dengar Tok Mat. Langkawi beri teguh belakang Tok Mat. Dia siap Tok Mat nanti Primbon Agung UMNO nanti. Kalau Tok Mat tak laksanakan, dia sergah hanya dia orang ni Tok Mat. Jangan ingat Tok Mat, wanita sekarang bukan macam dulu Tok Mat. Dia memang berani je Tok Mat. Jaka Liang Long dalam dah belum dapat jawatan, macam nak rak bising nak bantu rakyat. Bila dah dapat jawatan terus menikus. Bukan menikus saudara, kenyang. Dapat jawatan. Itulah. Bukan menikus. Ya, ada siapa nak tanya lagi? Ya. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Pak. Saya Datuk Muhammad Dahlan. Ya. Serangan wanita UMNO Warga Langkawi. Ya. Saya nak cakap tentang isu kenaikan barang, harga barang. Okey. Ya. Okey, memang baru ni kita dah dengar kot ada beberapa barang dah turun harga. Okey, contohnya sayurlah sampai bila dah turun, bila telah netizen ingat, rakyat dengar. Tapi lepas ni mesti jadi lagi kan. Sampai bila kita nak biar orang tengok duk beli dekat pekebun-pekebun ni duk penat harga. Macam lo kita pegang, selalu lah saya dengar asal bila pegang harga naik. Asal bila pegang harga naik. Tapi kita kawat kita diam, kita lawak lah. Katalah benda ni siapa yang menaikkan harga bawah, ambil tindakan. Kan? Sepatutnya kena ada satu tindakan, hapuskan orang tengah ni. Macam kita ada farmer, pertanian, peladang. Takkan nak duduk satu ni pekebun bicara. Orang dah lah bicara pekebun tu banyak di Bukit Bukar, petang sayur. Ambil sayur mereka, pergi supply dekat rakyat. Betul tak? Tapi tak macam tak ada apa benda tu. Sepatutnya kita tak boleh diam lah benda ni. Benda ni memanglah turun, tapi lepas ni sengat naik balik. Jadi tak ada apa juga penyelesaiannya kan. Saya harap daripada pemimpin kita tu ambil tindakan macam tu. Kan? Okey, terima kasih. Puan Nur Syahidah. Rozaida. Nur Syahidah. Puan Nur Syahidah dari pergerakan wanita Langkawi ni hebatlah wanita Langkawi ni, berani depa. Saya ingat sepatutnya wanita Langkawi ni kena duduk kat Kuala Lumpur di serang Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Saya dah bercakap soal ini bukan sehari puan. Saya rasa kadang letih, tapi perjuangan ini harus diteruskan. Sebenar-benarnya sepatutnya mereka ini mesti mewujudkan, saya dah kata, bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna mengawal harga barangan. Okay, mesti ada parasnya tentu. Yang kedua, yang paling penting adalah Kementerian Pertanian dan Asas Tani dan Pemakanan. Dan mereka inilah sepatutnya menjamin. Tapi masalah ni biar begitu. Kita habis wang bagi subsidi, bagi belajar dan sebagainya. Tapi akhirnya berlaku orang tengah. Dan kita masih lagi menyantuni masalah orang tengah. Masalah orang tengah ni selalu saya katakan, ini pun adalah parasit dalam masyarakat. Mereka ini adalah gulungan-gulungan kita panggil apa kalau kita dengar ni, kalau ni kalau orang meniaga ni tu apa keluar dari tua ni. Mereka sebagai mencari kekayaan atas kepedihan orang lain. Dan sepatutnya pimpinan kerajaan sepatutnya sampai masanya macam farma. Saya setuju dengan puan tadi. Farma ada, Persatuan Peladang ada, kumpulkan makanan ini. Saya sebenarnya terang, saya tadi membaca satu kenyataan yang dikeluarkan di UK. Saya amat takut.
Kerana menjelang tahun 2022 ini banyak negara yang tidak boleh survive dalam menghadapi tentang kemurungan ekonomi. Dan masalah yang paling besar sekali adalah tentang sektor makanan. Dan di mana kita tidak mempunyai food bank ataupun berkali-kali saya katakan dulu, iaitu simpanan bank makanan. Dulu di Kedah ni dulu tu, kalau dekat anak bukit tu ada 245 ekar rasanya store simpan padi, lainnya tak ada dah jadi rumah. Jadi apa jadi kalau negara kita terjebak dalam masalah krisis makanan dan sebagainya? Kekhawatiran saya ada baca satu kenyataan bahawa baginda Rasulullah mengatakan apabila berlakunya wabak, kemudian akan datang pula banjir besar. Selepas banjir besar akan berlaku kemarau. Selepas kemarau akan berlakunya kebuluran. Kita harus bersedia untuk menangani masalah ini. Saya bersetuju dengan puan tadi bahawa sepatutnya Kementerian Pertanian harus mewujudkan agensi-agensi digerakkan. Masalahnya agensi-agensi dah ada, bukan tak ada. Bukan tak ada, dah ada tetapi tidak digerakkan. Kesedapan duduk di pejabat. Duduk kat pejabat tunggu masyuk. Aduh, sakitnya hati saya. Nah, itu keadaan saudara. Jadi saya merasakan sudah sampai ini juga UMNO tak boleh nak buat apa. Kerana Menteri Pertanian bukan daripada UMNO. Menteri Pertanian adalah katak yang melompat daripada UMNO. Rula Kaidi. Dia melompat di Sabsiga. Yang dekat Parlimen, relax kat Zaman Mengoh apa semua. Inilah kesannya bila kita mempunyai katak-katak mereka yang khianat pada parti. Dan akhirnya kalau mereka boleh khianat pada parti, mereka juga akan khianat pada rakyat. Saya pun tak tahu kenapa dia dilantik sebagai Menteri Pertanian. Dia sanggup khianat pada UMNO. Maka letak dia pertanian, dia khianatlah pada petani. Sebab itu sekarang dia tak ambil peduli pun. Harga padi ke, harga baja tinggi ke, harga racun tinggi ke, untuk ada inisiatif, tidak nampak. Saya minta maaf lah kadang-kadang saya agak emosi bila bercakap benda begini. Sebab saya melihat kalau orang itu mulanya khianat, dia akan khianat juga ending dia. Jadi sebab itu saya mengharapkan pimpinan UMNO, khususnya yang awak Perdana Menteri melihat. Kalau orang khianat ni tak payahlah kata-kata ni. Jadi kita khawatir lah. Ada siapa nak tanya lagi? Ya. Wanita hebatlah. Saudara, saya bersama dengan wanita Langkawi, saudara, hebat-hebat. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Saya Syuta Ismail. Ya. Ya. Jadi Datuk sudah maklum kan? Ya. Dekat pulau ni pengangkutan utama dia adalah feri lah. Tapi ke seberang sana memang kena naik feri lah kan? Tak ada. Feri. Bot. Oh, ferry okey. Sebab kita dah memang tak boleh bawa kereta. Kalau ada poshare pun memang tak boleh pergi ke dalam kan? Memang tak nak ikut. Tapi masalahnya lah ni, tiket feri ni, dia jadi macam, okey, kata hari ni, perjalanan pergi ke Kuala Kedah, boleh pagi saja. Satu perjalanan, tengah hari. Lepas tu nak balik mais lagi, tak ada lah. Balik mais pukul 1. Kedua, pukul 9, balik mais pukul 1. Nak pergi buat kerja apa dalam pukul 1 tu? Tak ada kerja apa. Lepas tu, baru-baru ni pun pelancong masuk pangan. Ya. Saya ada terlibat dengan ni lah, motel. Jadi kesian pelancong. Terpaksa extend bilik 2-3 hari, terpaksa tambah 4 hari balik. Jadi mereka bila ni pengusaha feri ni akan kata masalah hayak. Dan saya tak rasa masalah hayak ni adalah masalah utama. Sebab loro dengan foto. Jalan boleh jalan malam pukul 2, pukul 3 kata feri dia nak jalan, tapi auto boleh jalan. Kalau kerana hayak ketek selut, masuk buah hak ni, boleh masuk hak ni tak boleh. Jadi kita rasa pengusaha feri ni akan dia nak kena harga kot. Jadi apa tindakan yang sewajarnya dan siapa yang patut. Dan adun-adun yang ada dua pihak ni, puang layak hangat ni, memang tak ada fungsi langsung. Minta maaf cakap lah. Ya. Kalau dulu Tuan Nur Saidi, masalah feri ni selalunya dulu Tuan Nur Saidi yang akan take action apa-apa jadi pun. Bila tak jalan macam tu, dia akan pergi jumpa. Tapi law ni memang dua ekor lah, dua ekor adun tu. Saya tak boleh sekam. Memang tak ada fungsi langsung dua orang tu. Okey puan, itu pandangan puan dan apa saya faham sebab saya datang pun naik feri. Dan sistem pun tak ada. Kan? Saya datang saya tengok sistem feri itu, saya renung
Dia peringkat awal saya rasa sebelum pilihan raya dulu. Dah cantik dah nak masuk, key in, gunakan apa-apa komputer, dah cantik. Tapi cara penyelenggaraan tak. Ini masalahnya sebab kita ada dua ya. Satu, saya tak tahu sama ini LADA tak. Ini LADA. LADA ni tahu aja lah siapa chairman LADA kan. Kan berapa ikhlas dia nak membangunkan Langkawi ni pun. Yang kedua, kalau nak diletakkan kerajaan negeri di Kedah ni, kerajaan negeri, kan? Dia duk sibuk duk bertengkar ayak dengan Pulau Pinang je. Duk bergaduh, duk kelai kata orang Kedah. Mereka memikirkan soal itu, tidak memikirkan soal. Saya amat memahami. Seharusnya Langkawi sebagai pusat Langkawi, pusat pelancongan yang boleh menarik begitu ramai. Saya harap Puan Nancy lah yang jadi sebagai menteri Motek ni, menteri ini pelancongan harus melihat ini. Saya rasa ketua bahagian boleh. Ketua bahagian UMNO ke tulis surat pada Puan Nancy supaya diadreskan masalah ini. Kalau datang daripada warga sendiri, saya rasa boleh diselesaikan. Sebab kalau kami dari luar, orang kata ini cakap hearsay ataupun persepsi. Tapi warga Langkawi menyatakan bahawa kita melihat bahawa ramai pelanggan pelancong yang datang sini dan mengalami terkandas kerana tidak cukup servis peri, itu bot-bot. Bukan nak naik harga, saya tak tahulah memang orang berniaga semua nak kaya-kaya. Tetapi bagi saya lah, saya merasakan bahawa pertelanggahan. Satu, LADA, bawah kerajaan, sekarang ni kerajaan ni UMNO pula yang ni. Yang kedua, kerajaan negeri. Faham-faham sajalah. Kerajaan negeri ni pihak longgak dia jaga. Ini masalah dia tu. Kan? Jadi kita ada pertembungan. Malanglah pada Langkawi ni yang sepatutnya berkembang. Saya terkejut bila saya datang Langkawi ni. Memang saya datang Langkawi nak melihat sendiri. Sebab antara pusat pelancongan yang satu ketika dahulu yang begitu gah satu antara dunia. Sebabkan kita adakan direct flight daripada luar negeri terus ke Langkawi. Tapi sekarang ni kesan daripada PKP. Tapi kemurungan saya nampak. Kemurungan daripada sektor pelancongan. Dan penduduk di Langkawi ini dia punya pendapatan paling penting adalah datang daripada sektor pelancongan. Selain daripada tradisi mereka sebagai nelayan dan sebagainya, perusahaan lain tak ada. Langkawi tak ada kilang. Nak kata nak arak padi semua dah mula naik rumah-rumah dan sebagainya. Saudara, baik saudara, saya mempunyai lebih kurang 5 minit lagi. Kan? Saya mau ingat, saya nak bagi peluang jugalah pada ketua bahagian nak cakap. Tak nak cakap. Tak nak cakap, saya bagi peluang pada siapa daripada ini bahagian tak ada, saya nak rule ni. Ada apa lagi persoalan? Ya. Ya. Ya, ketua cawangan. Ketua wanita cawangan, ya. Saya nak minta satu ya. Ya. Contoh sekarang kita tengah itu hangat semasa kita sekarang nak adakan pilihan raya. Pilihan raya? Dan kita mungkin akan ada pemilihan. Ya. Tentu dan waktu lalu Langkawi ni banyak calon-calon yang cuba mencalonkan diri lah. Juga ada dalam ramai lah yang cuba ekspor lah. Kalau saya pengajuan lah kita nak beritahu. Okey, kami harap sangat kepimpinan di atas menyokong penuh kami di Langkawi ni. UMNO Langkawi, kapal kami sedang berjalan dengan cantik. Kapal keluarga UMNO Langkawi tak maulah kepimpinan di atas bagi macam peluang untuk calon dari luar. Kerja tu untuk main tikam-tikam bagi kami pecah dalam kapal UMNO di Langkawi. Okey. Itu saja. Ini kenyataan daripada wanita untuk saya nak bagi tahu kepada Datuk Seri Presiden. Ia tulisan Datuk Seri Presiden. Akar Umi menyatakan dia tak mau lagi calon payung terjun. Akar Umi tak mau lagi adanya lobby-melobi. So mesti firm dengan apa sahaja keputusan. Masalah UMNO dulu kan itulah. Lobby-melobi. Akhirnya kita dapat calon yang bukan-bukan kena jadi kata. Dapat sanggup meninggalkan kita. Kan, sekarang ni saya rasa mungkin Presiden UMNO tidak akan lagi dah faham sangat apa yang dah berlaku, kita dah alami kesan daripada tsunami politik pilihan raya 14 dulu. Cuma saya merasakan saya tak tahu banyak orang bertanya pada saya apakah perlu kita adakan pilihan raya dulu ke atau pemilihan parti. Dapatan saya setakat hari ini cuma 6 bahagian saja yang minta diadakan pemilihan parti sebelum pilihan raya.
Artinya daripada 191 bahagian, tolak 6, 180 lebih bahagian yang mahukan dia adakan pilihan raya dengan segera. Saya mengharapkan Datuk Seri Presiden, you are the leaders, you have to take. Wanita Langkawi dah bercakap, mereka mahu kalau boleh calon itu jangan dibawa dari payung terbang, jangan payung terjun lah. Tidak boleh dibawa luar, biarlah lokal. Kalau ada payung terbang terbang sana terbang sini itu keadaan. Secara masa mencemburui kita. Satu lagi, okeylah, last kali. Okay. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Ya. Saya tak banyak dah cakap, cuma satu saya ingatkan kerajaan hari ini, ingatlah bahawa pada hari ini, dalam keadaan hari ini, rakyat banyak menderita. Tunaikanlah hasrat rakyat pada hari ini. Ingat bahawa dendam rakyat akan hilang. Dendam rakyat akan hilang, hanya pangkal. Kena ingat pada hari. Saudara, tahun ni tentu kemungkinan kita akan ada mengundi. Kena ingat benda tu. Rakyat bila dia sengsara, sekali kerajaan buat kepada rakyat pada hari ini, dia akan ingat sampai bila-bila. Itu dia. Sebarang mana? Terima kasih. Zulkarnain. Orang Langkawi ni dia punya bahasa hebat lah. Macam apa, sebab itulah pertandingan antara Mak Cincang dengan Tok Darga apa semua tu kan. Perang berani. Sebab dia mengingatkan kepada kerajaan. Yang ini saya turunkan pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Pertama-tama sekali, dengarlah denyut nadi rakyat. Jangan sekali-kali menjadikan derita rakyat itu sebagai dendam rakyat pada kerajaan. Kalau itu yang berlaku, kalau rakyat berdendam, sukar untuk kita memperbaiki. Sesuatu yang telah pun terjadi yang lepas, anggaplah itu sebagai satu pengajaran yang maha pahit. Kita tidak lagi reda untuk melihat kestabilan politik kita ini terumbang-ambing. Kita mesti berusaha menyantuni agar kestabilan politik negara kita ini demi lestari kesejahteraan rakyat. Kita tidak lagi boleh leka. Jadi saya bersetuju dengan pandangan saya tadi itu bahawa pimpinan negara harus mendengar denyut nadi rakyat. Rakyat itu adalah segala-galanya. Jadi kalau tak ada rakyat, pemimpin pun tak ada. Jangan sampai rakyat menjadikan itu sebagai dendam. Last kali siapa nak tanya saya tadi tu? Okeylah, okey tu. Saya tolong sampaikan apa yang kawan WhatsApp kat saya. Okey, WhatsApp. Okey. Sebab dalam ni saya tak layan kot kampanye. Saya kata kita faham bahawa setiap penyimpan pencarum KWSP akan mendapat dividen keuntungan setiap tahun. Jika besar jumlah simpanan, banyak juga jumlah dividen yang diperolehi. Sejak berlaku pandemik COVID-19, ramai dibenarkan untuk mengeluarkan simpanan mereka dan pasti jumlah sudah berkurang dan dividen tahunan juga turut berkurang. Soalan, wajar atau tidak jika pihak bank memberikan pinjaman tanpa faedah atau moratorium untuk tempoh tertentu bagi membantu mereka yang hilang mata pencarian kesan pandemik COVID-19 dan bencana banjir? Sekian. Ini bagi saya ini soalan yang sungguh-sungguh saya kata memeningkan kepala. Sebab dia kata dia setuju dengan dia setuju dengan tak setuju. Dia setuju keluar tapi ada duit, kata ada duit. Saya nak jelaskan kata berkali-kali bahawa dalam wang kumpulan simpanan pekerja yang kita minta adalah bagi mereka yang berkelayakan. Yang diminta bukan semua. Yang kita minta cuma 10% daripada simpanan. Yang pergi suruh rakyat berhutang ni apa? Hai. Hampa ni nak suruh rakyat jadi berhutang nak buat apa? Berhutang ni riba. Berhutang dengan bank, kena bayar dengan hutang bulan-bulan. Rakyat bertambah susah. Rakyat ada simpanan dalam tabung dia keluar 10%. Brother, 10% brother. Bukannya banyak mana. Dan mereka kalau layak, kalau tak layak tak ada lah. Kalau simpanan setakat 2,000 tak payahlah. Tapi kalau simpanan daripada 100,000, ada 200,000, bagi 10% baru 10,000, doesn't affect anything. Dari simpanan dia takkan memiskinkan dia. Dia ambil keluar 10% daripada simpanan dia. Itu yang diperjuangkan oleh pimpinan UMNO dan kita sendiri. Kita bukan nak suruh keluar semua, bukan nak suruh keluar semua segala-gala, tidak.
Yang kita minta adalah 10% daripada simpanan. Sekarang ni saya ada caruman. Kemudian dah ada 100,000. Keluar 10%, 10,000. Jangan lupa. Lepas kita keluar 10,000 dulu, dia tinggal 90,000. Tetapi bulan depan kita tetap mencarum lagi. Mereka yang ada simpanan lebih dari 100,000, tentulah caruman mereka tidak kurang daripada RM200-300 sebulan. Tambah lagi dengan majikan. Adalah 400-500 sebulan. Jadi untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, masuk 5 tahun, dapat balik 10,000 tu. Soal dividen itu terpulang pada pelaburan. Bukan pada kita punya wang, bukan kena nilai kita wang kita, tidak. Pelaburan yang dilakukan oleh Kepulauan Sebenar Pekerja. Apakah pelaburan itu menguntungkan? Ni dalam keadaan sekarang. Mungkin pelaburan tidak menguntungkan, duit tak ada. Mungkin akhirnya orang merasakan begitu. Yang kita minta 10% daripada simpanan. Bagi mereka yang berkelayakan. Jangan silap faham. Jadi kadang begitu saya minta maaf lah dalam keadaan begini untuk jelaslah supaya saya kadang-kadang tak faham lah dia orang ni bagi alasan begitu, bagi alasan begini. Sebenarnya simple saja. Saya ada duit dalam tabung Kumpulan Sebenar Pekerja 100,000. Tak payah nak suruh saya pinjam duit bank lah. Mai bagi kat saya 10,000. Saya nak mula kehidupan. Itu duit saya. So terpulang pada dia, malah bahasa kasar dia tu, terpulang pada mak bapak aku lah 90,000 kali 50,000 bagi kat aku lah. Ya hampa nak perkosah duit aku apa? Itu bahasa kasar. Bahasa lembutnya saya nak mengeluarkan simpanan saya sekadar 10%. Itu dia. Jadi kadang-kadang daripada ajak kita jahat. Bagaimanapun saya ingat saya nak beri peluang last sekali pada ketua bahagian lah. Saya dah 3 hari di Langkawi ni, sedap makan Langkawi. Sila Datuk. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Sri kerana datang ke Langkawi bersama-sama kami. Dan pada malam ini sebagai satu latihan media sosial untuk kita menghadapi pilihan raya yang akan datang. Ini saya terima kasih banyak-banyak kerana bagi peluang kepada kami dedahkan kepada rakan-rakan saya ini bagaimana kita nak guna media sosial ini untuk menghadapi kempen pilihan yang akan datang. Kemungkinan COVID wave ketiga akan datang ni menyebabkan tak boleh bergerak mana. Yang ni lah. Yang ni lah kan. Yang kedua, saya ingin merakamkan juga terima kasih kerana Datuk Sri bawa the whole family datang Langkawi dengan cara tak langsung menambahkan pendapatan bagi masyarakat industri pelancong di Langkawi dan juga orang Langkawi. Yang ketiga, seperti mana yang kita sedia maklum, kali ini Barisan Nasional tidak ada pilihan. Kita kena menang untuk memerintah negara kembali. Jadi apa saja yang kita buat, sama ada dari segi parti ataupun dari segi kerajaan, mestilah menyantuni rakyat supaya rakyat akan mangkah kita. Kan? Kita macam saya setuju dengan Datuk Sri tadi kata kita kena dengar denyut nadi jantung rakyat. Apa? Betul? Jadi dengan demikian itu kita sangat-sangat berharap semoga kepimpinan parti dan kepimpinan negara akan membuat perancangan ke arah untuk memenangkan Barisan Nasional. Terutamanya di Langkawi lah. Kalau boleh tolong kita supaya kita pinjamkan kerusi 3-0 kepada mereka itu, kita nak dapat balik kerusi itu. Karena daripada pilihan raya yang pertama sampai ke pilihan raya yang ke-13, kerusi di Langkawi hanya untuk Barisan Nasional. InsyaAllah saya yakin dan percaya PRU15 ni masyarakat Langkawi tidak akan lagi bagi kepada parti lain selain daripada Barisan Nasional. Terima kasih. Terima kasih saudara. Itulah kenyataan daripada Ketua Bahagian Langkawi bersemangat, warga Langkawi bersemangat. Saya juga seronok duduk di Langkawi. Tapi apakan daya, waktu sentiasa mencemburui kita dan kita harus berpisah dengan Langkawi. Saya mendoakan Langkawi tidak akan mengulangi padang jarak, padang kukuh. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi.